Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 2. Hari ni subjek hadis. Okey, bismillah. Sedikit hari ni kita nak masuk tajuk baru, tapi ustazah nak buat sedikit ulang kaji tajuk-tajuk yang lepas. Okey, kita mula sebab ini tajuk yang kelima. Tajuk ni yang kedua terakhir. Lepas tajuk yang kelima ni kita habis, tajuk keenam adalah tajuk yang terakhir. Lepas tu kita dah habis dah belajar satu buku ni. Kita buat ulang kaji saja dan siapkan buku aktiviti. Okey, bismillah. Sedikit ulang kaji tentang hadis-hadis yang sebelum ni kita dah belajar. Yang pertama kita belajar tentang hadis. Kepentingan, bukan hadis, kepentingan mempelajari hadis. Kita tahu apa hadis tu apa. Hadis tu apa? Apa-apa perbuatan atau perkataan atau pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis ataupun sunnah-sunnah Nabi. Contohnya yang kita ada belajar sunnah-sunnah Nabi, bersugi kita ada belajar sunnah-sunnah Nabi. Contoh membela janggut sunnah Nabi, memakai memakai jubah adalah antara sunnah-sunnah Nabi. Okey, seterusnya kita ada belajar tentang hadis tentang galakan melakukan perkara yang baik, melakukan kebaikan. Dalam hadis tu dia ada kata kebaikan itu adalah sedekah. Itu antara isi kandungan hadis yang kita dah belajar. Seterusnya kita ada belajar tentang berzikir, kelebihan berzikir. Ustazah ada bagi tahu tentang zikir yang ringan disebut tapi berat timbangannya di sisi Allah Ta'ala. Apa dia zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah zikir yang ringan. Ringan nak sebut tu ringan je kan kita nak sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi nilai dia punya berat dia tu di sisi Allah sangat beratlah timbangannya. Okey, berbanding dengan zikir lain. Tapi zikir-zikir lain pun okey. Zikir-zikir lain contohnya macam Astaghfirullah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kita ada belajar juga tentang zikir-zikir bila kematian, bila ada kematian, apa zikir yang kita lafaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita takjub ataupun kita nampak sesuatu yang indah, contoh kan, kita zikir apa? Subhanallah. Itu adalah contohnya. Bila kita nampak suatu perkara yang bila kita nampak suatu perkara maksiat, kita bercakap apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah ataupun astaghfirullah lah. Okey. Seterusnya kita juga yang baru-baru ni, sebelum kita nak masuk tajuk baru ni, kita ada belajar tentang amalan bersugi. Okey, Ustazah revise sikit amalan bersugi ni. Bersugi ni apa? Sugi ni kayu sugi. Ustazah ada tunjuk sebelum ni dalam video dalam kelas sebelum ni. Ustazah tunjuk kayu sugi tu macam mana kita buat bersugi. Dan Ustazah rasa Ustazah ada simpan kat sini. Sekejap kita tengok. Ada rasa PowerPoint bersugi. Ni dia. Ustazah revise ni revision, ulang kaji tentang bersugi. Ni adalah kayu sugi. Ni kayu sugi, ni berus gigi. Berus gigi dengan sugi sama je dia punya perbuatan tu untuk bersihkan gigi kan. Ini adalah sunnah. Sampai Nabi cakap kalau boleh dia nak wajibkan umat dia, maksudnya dia nak wajibkan kita untuk bersugi setiap kali sebelum solat. Jadi kita bersugi setiap kali sebelum solat tu adalah sunnah. Bersugi adalah sunnah. Ustazah ada cerita tak sebelum ni? Cerita pasal kisah tentang amalan bersugi ni. Mel Ustazah cerita sikit. Ustazah tak ingat. Ustazah rasa Ustazah dah cerita, tapi Ustazah cerita lagi lah. Cerita pasal bersugi masa tu orang Islam, tentera Islam akan berperang dengan orang kafir. Tentera Islam ni akan berperang dengan orang kafir. Jadi pada waktu tu sebelum berperang tu tentera Islam ni sedang beristirahat lah di satu kawasan rehat dia orang lah. Kawasan rehat dia orang. Jadi masa tu tentera Islam tu pada waktu tu
pada waktu tu ketua kepada tentera Islam, panglima tentera Islam waktu tu, dia rasa macam kurang sesuatu amalan. Pada malam sebelum perang tu, esoknya perang, malam tu dia rasa macam kurang sesuatu amalan. Dan tu dia baru teringat untuk bersugi atau bersiwak. Siwak dengan sugi ni sama ni. Kalau awak dengar orang kata siwak, siwak tu sugi lah maksudnya. Jadi dia lupa untuk bersiwak. Jadi lepas daripada solat, dia arahkan semua tentera untuk bersiwak. Untuk bersugi. Dia sekali bersugi. Jadi kebetulan pada waktu tu pengintip daripada tentera kafir, dia sedang mengintip tentera Islam tengah buat apa. Dia nampaklah orang-orang Islam ni, tentera Islam ni tengah bergigi lah, tengah bersiwak, bersugi. Jadi dia orang jadi takut. Dia orang pergi kat kaum kafir dia orang pergi, dia orang cakap tentera Islam nak makan dia orang lah sebab tentera Islam asah gigi dia orang pakai kayu kan. Jadi dia takut. Itu antara cerita yang cerita yang apa ni, lucu lah pada Ustazah. Jadi dia ingat tentera Islam nak makan dia orang. Orang kafir ni ingat tentera Islam nak makan dia orang sebab tentera Islam asah gigi pakai kayu. Jadi lah dia orang kafir ni mengundur diri dari perang. Tak jadi perang. Takut kena makan dengan orang Islam. Kelakar kelakar lah juga. Okey, untuk hari ni kita nak belajar tentang, itu sedikit cerita tentang bersugi. Ustazah pun dah bagi latihan tentang sugi. Hari ni kita nak belajar tentang kelebihan mempelajari Al-Quran. Okey, ni gambar-gambar ni. Antara kelebihannya, kita dapat mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kita dapat melantunkan ayat Al-Quran, kita dapat mengaji dengan betul, kita dapat mengimamkan solat, dan kita dapat faham, kalau kita belajar Al-Quran, kita dapat faham makna-makna Al-Quran, makna-makna ayat. Jadi solat kita lebih khusyuk. Dan selain tu, kelebihan Al-Quran, bila orang yang pandai baca Al-Quran ni, dia boleh bacakan atau sedekahkan bacaannya kepada mak ayah diorang boleh baca. Untuk contoh macam gambar ni kan, orang ni sakit, dia bacakan Yasin ke ayat Al-Quran kan. Jadi kalau anak-anak kalau korang tak reti baca Al-Quran, siapa nanti yang nak bacakan untuk mak ayah korang, mak ayah awak semua. Jadi pentingnya belajar Al-Quran. Belajarlah Al-Quran betul-betul. Okay, Ustazah dah jumpa banyak anak murid Ustazah yang diorang agak risau sebab baru tadi Ustazah dengar cerita daripada anak murid Ustazah yang Ustazah ajar lain lah, bukan akademi, orang luar lah. Dia cerita ayah mertua dia meninggal, tapi anak-anak tak ada siapa yang reti bacakan apa-apa, bacakan doa ke, bacakan Al-Quran ke, tak ada. Sebab anak-anak dia semua tak reti baca Al-Quran. Kesian. Jadi janganlah jadi macam tu. Kita belajarlah Al-Quran. Okey, hadis hari ni kita nak belajar. Ustazah baca An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Okey, daripada Uthman bin Affan. Okey, ini adalah sahabat Nabi, Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga. Yang ketiga. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Rasulullah sendiri yang berkata pasal ni, sebaik-baik daripada manusia ni adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang. Contoh macam Ustazah bukan nak puji Ustazah, tapi Ustazah kata contoh lah, Ustazah belajar Al-Quran. Ustazah memang belajar Al-Quran, kat universiti pun Ustazah belajar Al-Quran. Jadi dan Ustazah mengajarkan kepada korang, kepada awak semua, mengajar Al-Quran dan kepada orang-orang lain. Itu adalah baiklah. Rasulullah kata sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Okey, ini hafazlah hadis ni Hadis ni tentang kelebihan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pahala yang sangat besar dan kelebihan di dunia dan di akhirat. Orang yang mengajar dan belajar Al-Quran ni banyak kelebihannya. Apa contoh kelebihannya? Al-Quran ni, kita belajar Al-Quran. Al-Quran ni adalah panduan dalam hidup kita. Al-Quran, bila kita baca satu huruf, dapat 10 ganjaran pahala. Itu baru satu huruf. Contoh Alif, Lam, Mim. Alif tu 10 ganjaran pahala, Lam tu 10 ganjaran pahala, Mim tu 10 ganjaran pahala. Cuba kalau awak baca banyak, berapa dah? Banyak dah awak dapat. Okey,
kesuntukan masa Ustazah rasa sampai sini je kita belajar dulu. Next class Ustazah sambung